Mungkin Azlan, boleh kita teruskan dengan perbincangan apa yang kita boleh jangkakan dan apa yang kita perlu titik beratkan ataupun kerajaan titik beratkan dalam kertas putih model gaji progresif nanti petang ini. Ya, apa saya rasa YB revisi akan bangkitkan di mana sektor-sektor yang terbabit di bawah dasar progressive wage ni, dan kemudiannya akan menjelaskan juga di mana apa pekerjaan-pekerjaan atau yang berasaskan kemahiran yang mana akan terbabit. Kita menjangkakan bahawa YB revisi akan membentangkan satu dasar yang lebih kepada voluntary basis, dan di mana akan ada juga insentif-insentif seperti wage subsidy. Walaupun kami merasakan wage subsidy itu patutnya hanya terhad kepada segolongan syarikat-syarikat sajalah, terutamanya syarikat-syarikat kecil dan sederhana, syarikat kecil dan mikro. Itu yang kami jangkakan lah, yang kami maknanya kami merasakan most likely would not be a comprehensive proposal lah, dan saya akan cadangkan apa kan pandangan kami apa yang lebih komprehensif. Betul. Kalau kita lihat gaji minima RM1,500 pun sukar kita nak laksanakan, especially untuk PMKS dalam kalangan usahawan-usahawan kecil ni lah. Jadi bagaimana kita nak wujudkan keseimbangan dalam perkara ini, model gaji progresif ini, dan kalau kita nak bandingkan dengan Singapura, rakyatnya tak ramai, tak seramai di Malaysia, dan kerajaan di Malaysia terpaksa keluarkan dana bagi menampung majikan dalam melaksanakan gaji progresif ini. Jadi macam mana kita nak cari keseimbangan tu, Azlan? Ya, itu yang saya katakan tadi, memang certain sector of the industry, terutamanya syarikat-syarikat kecil dan mikro akan merasakan beban lah dan kejutan kalau progressive wage. Bagaimana minimum wage dulu telah dijaskan mereka. Tapi saya rasa pada jangka panjangnya mereka kalau kerajaan mewujudkan satu skim untuk meningkatkan mechanization dan automation untuk mereka memberi pembiayaan, saya rasa pada jangka panjang ini tidak akan menjadi masalah pada mereka. Jadi memang Singapura membelanjakan lebih kurang 1 bilion Singapore dollar, lebih kurang 4 bilion ringgit untuk membiaya pekerjaan yang di subsidize, dan cuma terhad kepada beberapa sektor sahaja, dan itu yang kita nak lihat juga, apakah sektor yang akan terbabit di bawah kertas putih yang akan dibentangkan, dan apakah pekerjaan-pekerjaan yang akan yang akan terbabit dalam dasar ini. Tadi saya nak sambung sikit pasal soalan yang awak tanya tadi pasal apakah elemen-elemen yang penting. Saya rasa sebagaimana saya katakan tadi, dasar ini perlu dasar yang komprehensif. Maknanya perlu dikaitkan dengan satu matlamat yang lebih overarching lah, yang lebih utama. Contohnya dikaitkan dengan living wage, pendapatan mampu hidup secara dignified, dan juga perlu juga menangani ekosistem ataupun labour market secara keseluruhan. Maknanya perlu dipertingkatkan, perkasakan trade union, perlu dilihat kembali undang-undang berkaitan dengan trade union dan industrial relation, kerana ini sebenarnya adalah satu cara yang lebih komprehensif yang pada jangka panjang ini akan membetulkan menangani keherotan di dalam labour market itu sendiri. Juga dengan isu foreign workers ataupun pekerja asing, ini perlu ditangani juga. Kita dalam NIMP dikatakan akan dilaksanakan multi-tier levy mechanism ataupun levy system, dan ini kita mengharapkan akan seperti macam Singapura. Kalau Singapura tu kalau nak hire foreign workers, very costly, but kerana dia punya multi-tier, very strict and very high, very costly. Jadi ini kita kena kerana tidak kita tangani pekerja-pekerja asing, dan kita tidak tangani ekosistem labour market tu, saya rasa jangka panjangnya kerajaan akan terpaksa menampung wage subsidi ini lamalah untuk nak meningkatkan. Kerana kerajaan telah set satu target, iaitu CE GDP yang
ataupun labor share of income, share pekerja pada GDP ke tahap 45% di dalam NIM dan di dalam ekonomi madani. Ini perlu kita tangani secara komprehensif, tidak secara subsidis sahaja. Itu. Terima kasih. Saya nak pick up balik jawapan Prof sebelum ni yang mengatakan kita perlu fokus setengah sektor dahulu ataupun pekerjaan dulu. Jadi mungkin boleh Azlan kongsikan apa sektor atau pekerjaan yang perlu kita beri penekanan terlebih dahulu dan adakah foreign workers ni akan terlibat sama? Adakah kita perlu beri penekanan juga kepada foreign workers atau bagaimana? Okey, saya rasa macam Singapura, dia punya jalan 4-5 sektor saja. Kita perlu lebih luas lagi kerana kita tahu bahawa kalau statistik 2020, kita melihat bahawa lebih kurang 90% daripada pekerja yang didokumentasikan oleh DOSM adalah di bawah paras 6,000 ataupun lebih kurang 4 juta bawah 2,000. Jadi ini adalah satu keadaan yang maknanya bukan certain sektor je. Tapi kalau kita start dengan manufacturing sector, dengan services sector, itu adalah dua sektor yang melibatkan banyak kerja, hampir mungkin 80% 90% daripada keseluruhan kerja. Jadi saya rasa perlu ditangani di sektor-sektor ini. Yang kedua, soalan yang kedua tadi apa? Adakah tentang foreign workers, adakah mereka akan apply juga kepada pekerja-pekerja foreign ni juga mengenai model gaji progresif? Kena juga subjected to dasar yang sama. Tak boleh, jika tidak akan ada keherotan. Tetapi levy itu, multi-tier levy itu kena perlu dilaksanakan secepat mungkin. Dan kerajaan sebenarnya saya telah come across cadangan ini bagus. Tetapi belum dilaksanakan. Maknanya untuk nak mengambil foreign workers tu masih lagi mudah dan levy-nya rendah. Dan ini akan mengherutkan labour market tu secara very very serious lah. Kerana kita kan kita tidak ada that situation, supply and demand kita tu tak ada tau. Kerana kalau the influx of foreign workers mudah sangat, maka supply and demand market dynamics itu tak ada. Jadi ini kita kena atasi secara jangka panjang lah. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah lama. Baik Azlan, antara lain yang kita boleh sentuh sikit adalah berkenaan subsidi bersasar akan dilaksanakan tahun depan dan inflasi dijangka boleh cecah 2.1 hingga 3.6 tahun depan dan pada Jun pula projek rintis gaji progresif ini akan dilaksana. Jadi adakah ini akan berikan kejutan kepada ekonomi apabila dilaksanakan subsidi bersasar ini nanti? Bergantung kepada apa langkah-langkah yang kerajaan ambil. Kerana kalau kita tengok daripada dasar ekonomi madani, pendekatannya adalah komprehensif. Maknanya dari segi dia, kita tidak boleh satu dasar tu tak boleh dilaksanakan secara isolation. Tetapi perlu dilihat secara keseluruhan. Contohnya katakan apabila inflasi naik ataupun subsidi dikurangkan atau dirationalisekan, kita kerajaan kena mengambil langkah untuk memberi cash transfers seperti sumbangan rahmah kan, sumbangan tunai rahmah, kena meningkatkan itu. Dan banyak ruang untuk melakukan ini kerana kalau kita tengok kalau subsidi kita sekarang ni pada tahap 80 bilion pada tahun lepas, right? Jadi kalau kita setengah daripada itu disalurkan kepada pembantuan tunai ataupun cash transfer, so banyak boleh dilakukan kepada B40 dan M40 untuk nak ni. Tapi pendekatan gaji itu adalah pendekatan meningkatkan gaji itu adalah satu langkah yang baik. Kerana masalah yang kita hadapi sekarang ni, masalah household debt, hutang isi rumah itu adalah ada kait mengait dengan gaji rendah. Kenapa gaji kita rendah? Apabila gaji rendah tu rakyat secara keseluruhannya miskin, right? Itu yang mereka terpaksa mengambil hutang. Maknanya hidup mereka sebenarnya kais pagi makan pagi dan tidak ada
surplus di dalam pendapatan mereka akhir bulan, sebagaimana yang dikatakan oleh Governor Bank Negara semasa waktu dia timbalan dulu bahawa 75% daripada rakyat Malaysia tidak ada RM1,000 simpanan pun kalau dalam keadaan emergency. Ini menampakkan refleksi keadaan ekonomi kita yang sebenarnya. 75% of Malaysians. Jadi ini betul. Jadi secara komprehensif ni kena ada cash transfer dan dasar-dasar gaji ni yang komprehensif. Baik, sama-sama kita nantikan perinciannya model gaji progresif ini dalam sidang parlimen hari ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Azlan Awang, Fellow Kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM, dan kita akan berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini.